Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru lillah ala ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah ialah sebanyak 12 bulan. Sungguh Allah Ta'ala tetapkan demikian tu ketika mana Allah Ta'ala jadikan segala langit dan bumi. Dan daripada 12 bulan tersebut Allah jadikan 4 bulan haram. Demikianlah ketetapan di dalam agama Islam ini. Jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri di dalam 4 bulan yang haram. Shadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, pertama-tama syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang sangat besar daripada Allah Taala, kita masih lagi boleh hidup pada hari Jumaat. Dan hidup pada hari Jumaat sahaja ni sudah ada kelebihannya Allah Taala beri pada kita tanpa kita sedar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu bainal jum'ati mukaffaratun bainahunna idza jtanabal kaba'ir. Hidup antara Jumaat ke Jumaat sahaja tu Allah hapuskan sekalian dosa-dosa kecil kita, dengan syaratnya kita tidak mengerjakan dosa-dosa yang besar. Jadi Jumaat lepas kita hidup dah. Nah, hari ni hari Jumaat, hidup pula sekali lagi dekat sini. Maknanya al-jum'atu bainal jum'ati. Jumaat ke Jumaat. Itu sudah ada kurnia yang Allah tanpa kita sedar. Dosa-dosa halus, dosa-dosa kecil yang kita buat dengan tak sedar tu Tuhan kifarat. Tuhan hapus. Dengan syaratnya kita tidak buat dosa besar. Dan hari Jumaat ni ialah satu hari yang dilatih di dalam agama kita untuk berhimpun beramai-ramai. Munasabah dengan namanya Jumu'ah atau Jum'ah. Boleh baca Jumu'ah atau Jumu'ah boleh, Jum'ah boleh. Bidhammil mim, Jumu'ah boleh, atau Jumu'ah bisukunil mim, dengan mati mim. Jum'ah boleh, Jumu'ah boleh. Iaitu apa maknanya? Hari berhimpun. Satu daripada nama hari akhiratnya ialah Yaumul Jam'i, hari berhimpun. Kita dilatih berhimpun setiap minggu. Ini himpunan mingguan dia panggil, berhimpun ramai-ramai. Dan himpunan tahunannya lepas dah. Iaitu pada hari Arafah. Wukuf di Arafah, berhimpun orang buat haji ni kan, berhimpun ramai-ramai. Apa hikmahnya? Kata ulama, hikmahnya supaya kita ni sedar akan hari berhimpun sekaligus. Tiup sangkakala yang kedua, pakat bangkit belaka daripada kubur masing-masing, dihalau ke mahsyar. Apa mahsyar? Yakni fi sa'idin wahidin, pada satu dataran yang sama. Manusia sejak daripada tu Adam alaihissalam sampai manusia yang akhir usia dunia ditiup sangkakala yang pertama, bangkit belaka. Nah,
Hak mana bakit di hak mati di mana ni? Damansara Perdana ni. Bakit. Tapi tak ada dah Damansara Perdananya, sudah jadi padang jarak pada tukuku. Ni. Tu hak saling bawa mi baru. Dihalau ke mana? Padang Arafah tu. Kata setengah ulama tu padang Arafah tu dah. Tepat beripung mahsyar akhirat pula. Jadi sebab tu bagi orang yang buta mata hatinya di dunia, maka bila bangkit akhirat esok buta mata kepala, bagaimana dia nak kembali kepada mahsyar. Nah, di dunia ni kalau buta mata kepala itu masih lagi ada kemudahannya. Ada tongkat, ada orang tolong bimbing. Ada orang tolong pimpin, ataupun ada kereta sewa boleh kita menumpang. Akhirat esok jangan kereta sewa, jangan tongkat, jangan orang nak tolong, spendo pun tak ada. Bakit tu telanjang bulat berlaku. Telanjang bulat, tak ada pakaian. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, dia tanya, ya Rasulullah, tak malu kau manusia ketika tu dah telanjang? Bagi-bagi tengok, besar ni hak dia ni. Sempat lagi kau nak itah hak muh aku. Rasulullah kata, huru-haranya hari tu masing-masing duk cara diri masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari yang lari saudara daripada saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Pada hari tersebut, hari yang sangat huru-hara, adik-beradik tak kenal adik-beradik, ibu bapa tak kenal anak, suami tak kenal isteri, isteri tak kenal suami, masing-masing terkaya daripada bicara orang lain. Masing-masing nafsi-nafsi. Hatta para anbiya mursalin selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila huru-hara yang bersangat atas Tuhan jemu, Tuhan lok kalau panggil biar duduk dengan huru-hara gitu. Sehingga orang-orang ahli syaqawah, fofo celaka, fofo ahli neraka kata, ya Allah, cepatlah, kalau neraka pun neraka lah, kami tak tahan ni. Nanti ni, padahal neraka tu tak boleh nak banding begitu juga ahli sa'adah pun tak sabar, ya Allah, cepatlah buka mahkamahmu ya Allah, kami tak sabar nak masuk syurga. Kayak gitu. Akhirnya diberi ilham kepada ru'asa innas, ketua-ketua manusia. Apanya? Yakni kita ni tidak boleh nak direct dengan Allah Ta'ala hari ni, tak boleh. Kena pergi jumpa, kena pergi jumpa para anbiya mursalin. Pergi jumpa dengan tu ada Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Musa, semua para anbiya. Nafsi nafsi idhabu ila ghairi. Ini masing-masing kami tak berani. Tuhan tak pernah marah seperti hari ni, sebelum ni dan selepas ni. Marah sungguh Tuhan, apa aku pun tak berani. Gigi ke Nabi lain. Cari Nabi lain, izhabu ila ghairi. Gigi Nabi lain. Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak mengucapkan seperti ucapan nabi-nabi lain. Nabi kita yang kata, analah. Ketika manusia pergi jumpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isfa' lana ila rabbika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Panjang hadis itu, cerita pasal syafaatul uzma. Bagaimana perkataan ru'asa'un nas, perkataan orang panggil ketua-ketua manusia ketika mana jumpa Nabi, isfa' lana ila rabbika ya Rasulullah, syafa'atkan kepada kami, isfa' lana, syafa'atkan akan kami, ila rabbika ya Rasulullah, kepada Tuhan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dunia ni orang marah kalau kita kata isfa' lana. Kata bid'ah ada, syirik ada juga orang kata syirik. Isfa' lana ya habib. Syirik ente. Syirik selalu. Pasal apa syirik? Mana boleh minta syafaat dengan Rasulullah, minta syafaat dengan Allah. Aduh. Itu orang bercakap tu bila ilmin, tanpa ilmu.
Syafaat tu apa? Minta syafaat. Apa syafaat? Sebelum kita nak tutur tu, kita kena tahu perkataan yang kita tutur tu apa makna. La tatakallam qabla an tata'allam. Jangan engkau bercakap sebelum engkau belajar. Syafaat tu artinya talabul khairi minal ghairi ilal ghairi. Itu makna syafaat. Minta kebaikan daripada orang lain untuk orang lain. Gitu. Macam kita nak minta projek dengan Perdana Menteri lah, contoh. Kita ni tak kenal Perdana Menteri, Perdana Menteri tak kenal kita. Tapi ada kawan kita yang kenal Perdana Menteri. Kita pun cokeknya. Syafaat lah sikit. Syafaat apa? Minta dia tu minta kebaikan daripada Perdana Menteri untuk kita, bukan untuk dia. Itu dia panggil syafaat. Jadi syafaat tu minta syafaat, minta Rasulullah beri syafaat apa? Minta Rasulullah supaya Rasulullah minta kebaikan daripada Allah untuk kita umat. Itu maksud itu. Maka betul tak minta syafaat dengan Rasulullah? Betul. Isfa' lana ila rabbika ya Rasulullah. Syafaatkan kami kepada Tuhan engkau wahai Rasulullah. Apa maksud? Yakni tuntukkan kebaikan untuk kami daripada Tuhan wahai Rasulullah. Itu makna syafaat. Jadi kalau minta syafaat kepada Allah, bermakna kita rasa ada lagi Tuhan lain pada Allah, gitu. Ya Allah, syafaatkan kami, maksudnya. Ya Allah, mintalah kebaikan daripada siapa-siapa untuk kami. Jadi Allah tak boleh beri kebaikan. Ada lagi selain daripada Allah yang boleh beri kebaikan. Itu bapak segala syirik. Maka sebab tu jangan jadi lipat kata orang syirik. Bimbang takut orang hak kata tu dah hak jadi syirik. Sebab tu dalam hadis rawahu Ibnu Hibban kalau tak silap. Nabi kata inna akhafa akhwafakum. Sesungguhnya perkara yang paling aku takut berlaku kepada kalian, rajulun, satu orang tokoh yaqra'unal qur'ana, yang membaca ia akan Quran. Hebat dia boleh baca Quran hatta mana ru'yat alaihi bahjatuhu, sehingga terpancar pada wajahnya cahaya Al-Quran. Artinya apa? Ramai followernya, ramai pengikutnya. Orang terpegun dengan kata-kata huraian indahnya, susun katanya, hebat petahnya dalam bersyarah, berceramah. Sehingga bercahaya dengan cahaya Quran. Tapi Nabi paling takut orang ni. Sebab apa? Ja'a ila qaumil muslimin bisayfihi. Datang ia kepada kaum muslimin dengan pedang. Pedang tu bukan mana bawa pedang masuk dalam masjid tu, bukan. Kinayah daripada nak istihlal dam, nak menghalalkan darah orang Islam. Itu. Baca ayat-ayat Quran yang diturunkan untuk kufar, untuk orang kafir, tapi dihala kepada orang Islam. Itu satu daripada ciri-ciri Khawarij. Jaga-jaga. Ayat tu turun kepada orang kafir, tapi yang letak atas orang Islam. Bagaimana dia kata? Faqala. Maka faqala lahum, maka berkata orang tadi itu kepada orang-orang Islam, asyraktum, kalian semua syirik. Kalian telah melakukan kemusyrikan. Bawah dah salah dengan orang tua cium tangan, salah dengan tok guru cium tangan, kayak gitu. Syirik ente. Syirik selalu. Kita salah dengan ibu bapa kita kan? Cium tangan. Lepas tu nak cium tu tangan duduk kat mana? Duduk atas ah. Salah dengan mak bapak ni, tangan abah umi kita duduk atas ni. Nak naik tangga kita cium. Kan duduk bawah ni. Jadi kita pun tunduk lah. Tunduk. Syirik ente. Ente telah rokok, telah sujud kepada. Atau cium kaki ibu bapa. Kaki duduk mana? Alah kat atas kita. Kaki duduk bawah. Padahal tu sunat tu. Sunat cium tangan kaki dan cium kaki dan tangan ibu bapa kita. Kita baca dalam kitab Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari, bagaimana adab-adab yang diajarkan salafun salih dulu. Cuma kita tu tak ciumlah kakinya. Sekarang ni orang kita jangan kata cium kaki ibu bapa, cium tangan ibu bapa pun dak. Salah dengan ibu bapa tu macam general. Hebat salah dah. Maka nampak macam sujud. Sujud. Syirik ente. Syirik lah. Syirik selalu. Lepas tu minta syafaat Rasul. Syirik semua. Tawasul ni khutbah Jumaat. Sini Selangor dia.
Selangor ni. Selangor kan ada doa tawassul. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi aini inayatikar rabbaniyah wa wiqayatis samadaniyah. Akhirlah tengoklah dalam khutbah tu. Kan pendek katanya tawassul tak? Tawassul. Oh, syirik itu, syirik. Syirik selalu. Syirik artinya kekayaan aku. Nah. Maka Rasulullah kata, selalu sahabat tanya, man ahaqqu bisyirki ya Rasulullah? Siapa sebenarnya yang musyrik tu ya Rasulullah? Ar-rami balil marmi, yang menuduh umat ini dengan musyrik, atau yang dituduh iaitu umat ni tu memang benar-benar musyrik? Lalu jawab Nabi, balir rami ahaqqu bisyirki. Nah, dalam riwayat lain, man ahaqqu bin nar ya Rasulullah? Siapa yang berhak dengan neraka? Orang yang menuduh atau orang yang dituduh? Nah, balir rami ahaqqu bin nar. Yang menuduh tu lebih berhak dengan api neraka. Jaga. Maka sebab tu jangan bermudah-mudah kita ni menuduh umat Islam dengan musyrik atau dengan kafir, atau dengan apa-apa sahaja yang boleh memecah belahkan persatuan kita umat Islam. Lebih-lebih lagi kita berada di dalam bulan Muharram, 17 Muharram lagi. 17 Muharram. Artinya kita masih lagi berada di dalam bulan kemerdekaan kalau bahasanya. Orang Arab jahiliyah dulu apabila bulan Muharram mereka tu buat gencatan senjata. Tak perang. Haram perang, tak boleh perang. Maka dinamakan bulan tersebut bulan Muharram, yakni bulan haram. Haram menumpah darah, tak boleh. Satu bulan ni tak boleh perang. Geram bagaimanapun nak bunuh, sabar. Ini bulan haram. Bulan keamanan, bulan tidak boleh bertumpah darah. Itu kafir jahiliyah punya adat. Bila masuknya Islam, maka adat yang tersebut setuju. Tengok. Setuju. Islam setuju. Bagus. Ini yang bagus ni. Sebab agama kita ni memang agama yang membawa kepada keamanan, keselamatan. Namanya agama Islam. Salama yaslumu salman wasilman wasalamatan. Agama selamat, agama sejahtera, agama aman. Sehingga Nabi kata, al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi wal mu'minu man aminal mu'minu min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sebenar ialah orang Islam lain itu selamat daripada bahaya lidah dia dan tangan dia. Orang mukmin yang sebenar sempurna iman itu ialah orang mukmin yang lain aman daripada bahaya lidah dia dan tangan dia. Bahkan setiap kali masuk tahun yang baru, sahabat Nabi ni baca doa dengan Nabi seperti baca Quran. Itu disebut dalam kitab Mu'jam Al-Awsat, rawahu Tabrani. Itu juga dalam kitab Majma'iz Zawaid, karangan Al-Hafiz Al-Imam Al-Haythami. Abdullah bin Hisham radhiyallahu taala anhu kata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yata'allamu hadha ad-du'a kama yata'allamul Qur'an ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhalatis sanatu. Sahabat Nabi ni senantiasa baca doa ni seperti mana mereka mengaji Quran dengan Nabi bila masuk bulan yang tahun yang baru. Mana doa? Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wa bis salamati wal islam wa ridwani minar rahman wa jawazin minasy syaitan. Ya Allah Tuhan, masukkan bulan baru atau tahun baru ni ke atas kami dengan keamanan dan keimanan, dengan keselamatan dan keislaman. Cuba tengok. Nabi tak kata Allahumma adkhilhu alaina bil imani wal amni wa bil islami was salamati. Nabi tak kata itu. Bil amni wal iman wa bis salamati wal aman dulu baru iman, selamat dulu baru Islam. Takdim fi zikri, Nabi mendahulu kepada sebut tu aman baru iman. Selamat baru Islam. Cuba tengok.
Ada saya saja kalau Tuhan nak sebut, Nabi nak sebut itu. Nah, ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi pasti tak cakap dengan hawa nafsu. Apa yang ditutur oleh Nabi pasti wahyu. Pasti ada ibarah dan pasti ada isyarahnya. Apa isyaratnya? Isyaratnya agama kita ni mendahulukan keamanan dan keselamatan. Kayak gitu. Maka sebab tu ada yang baik dibuat oleh kafir jahiliah. Walau kafir buat. Tapi bila sesuai dengan maksud agama kita, setuju. Diperkekalkan bulan Muharram tu ialah bulan haram, panda kata setuju, tambah lagi minha arba'atun hurum. Nah, daripada 12 bulan tu ditambah lagi, nah, dijadikan 4 bulan haram, yakni ditambah 3. Kok asalnya bulan Muharram. Mana 3? Salah satu mutawaliyatun. Tiganya bersambung. Zulhijjah, Zulqa'dah dan Muharram. Satu lagi Rajab. Rajab ni Tuhan buat menjadi sebab apa? Sebab nak sekat perangai orang Arab dulu. Ya, ada juga perangai karut orang Arab ni. Mana? Apabila mereka nak perang ni, nah, nak dekat dengan bulan Muharram dah. Sudah. Jadi mereka buat perangai undur bulan. Undur bulan. Macam kita kat je tu ulah kot belakang dak tu ni. Allah nak Jumaat dah. Pulah kot belakang. Biar jadi subuh lek dah. Jadi perangai nakal gitu. Jadi tak sebui orang Arab ni gi hundur bulan, maka gi sekat dengan lagi Rejab sebagai bulan haram. Gitu. Maka jadilah 4 bulan haram. Apa? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi di dalam 4 bulan haram tu akan diri-diri kalian. Jangan. Bagaimana menzalimi? Iaitu kita menggunakan pemberian Allah tidak sebagaimana yang diperintah oleh Allah. Wad'u syai' fi ghairi martabatihi. Letak sesuatu tu tidak pada tempat dia. Mana? Contoh seperti kita ni nak dekat dah dengan PRN ni. Kayak gitu. Semakin hari semakin panas, hangat. Bendera-bendera pun dipasang keliling macam-macam dah. Nah, warna-warni. Padahal itu sebagai pesta demokrasi. Nah, tapi di kalangan kita tu jadi ke sesuatu tu seperti akidah. Boleh jadi. Nah, sampai-sampai kalau bukan satu parti tu muka tu cetung nak telan orang. Orang-orang tangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak saudara awak aku. Mau dia parti cak payung ni. Kata ni. Kita parti cak beldi dia. Jadi tak sih jawab salam. Tak sih jabat tangan. Tak nak manis muka. Pasal beza parti. Muka tu cetung dulu. Tanya dulu parti berapa? Parti payung. Parti payung sama. Baru senyum. Kalau parti sama tu baru senyum. Artinya kita tu menjadikan parti ya'lu wa la yu'la alaih. Parti itu lebih tinggi. Tak ada orang lebih tinggi pada parti. Rasa tak? Rasa. Ini bukan politik dah. Ini sebagai nasihat umum ni. Tugas orang mengajar ni kena nasihat secara umum. Demo nak pilih hak mana itu ikut demo lah. Bukan kempen pilihan raya ni. Memperingati. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Berpesan-pesan dengan perkara yang benar dan berpesan-pesan di atas kesabaran. Jadi kalau hak tak setuju nak macam mana? Ambo kena sabarlah. Nah, tu kena raya. Tak boleh buat kita ni. Di muka jadi masa, jadi hala maki, hala caci, hala keji. Siapa ajar lagu tu? Yang diajar oleh Nabi, Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam tu lebih tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Bagaimana Islam? Islam tu taba'an li abawaihi. Satu jalan cara. Mana? Mengikut salah seorang daripada dua ibu bapa. Salah seorang ibu bapa masuk Islam, anak belum balik, auto. Tak ada pakai manual dah. Auto Islam. Itu. Kalau belum balik, kalau sudah balik dah, tak boleh auto. Manual. Mana? Binutqis syahadatain. Atau dengan menutur 2 kalimah syahadah. Kalau dia tutur asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam lah dia.
Islam dah. Tapi ustaz dalam hati, hijamun nak cara dalam hati orang. Nahnu nahsabu bizawahiri. Kita ni buat kira hak zahir. Wallahu yatawalla sarair. Itu habuan Allah Ta'ala menghukumi batin hati dia. Benar ke, tipu ke, nifak ke. Jaga-jaga. Atau kalau di atas qaul yang muqabil bagi mu'tamad, tak nanti kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Itu qaul mu'tamad lah. Qaul mu'tamad kena kata asyhadu an la ilaha illallah. Kena ada lafaz asyhadu, kena bahasa Arab, kena tertib. Tertib mana asyhadu an la ilaha illallah dulu baru asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Jangan asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah dulu baru asyhadu an la ilaha illallah. Kena mualat berturut-turut. Itu syarat di sisi ulama mu'tamad, di sisi mazhab kita Syafi'i, baru dihukum sahha islamuhu. Kalau yang melawani bagi qaul mu'tamad mana? Kullu ma yadullu ala imanihi sahha islamuhu. Tiap-tiap lafaz yang menunjukkan di atas kepercayaan hati dia, iman dia, maka sah dah Islam dia. Itu lagi hebat. Contoh dia kata Allahu wahidun wa Muhammadun rasulun. Allah tu satu dan Muhammad tu rasul. Islam dah. Acang kata, you punya agama Islam ni betul lah, kata. Allah betul-betul satu lah. Nabi Muhammad tu betul-betul rasul lah. Contoh. Kalau mengikut qaul yang muqabil bagi mu'tamad, Islam dah tu. Siapa setahap tu Islam. Jadi ada tak? Kena isi borang masuk persatuan tu, masuk parti ni ada. Tambah lagi, tak sah lagi Islam tu. Kena isi borang pula NGO ni, pertubuhan ini. Barulah awak benar-benar Islam. Ada? Parti ni awak kena isi borang, baru benar-benar Islam ada? Tak ada. Tak ada tu, tak ada. Cukup itu saja Islam. Dan di dalam kubur, antara soalan-soalan yang ditanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma dinuka, antara wa man ikhwanuka, siapa saudara kamu? Kayak gitu. Siapa saudara kamu? Dan tidak ada dalam kubur tu tanya wa ma NGO-uka aw wa ma parti-uka. Ada? Wa ma hizbuka? Ada? Ada. Memang tak ada. Jadi nak jawab al-muslimuna ikhwani, orang-orang Islam ni lah adik-beradik aku, saudara aku, kerana Tuhan kata innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Di dunia mula bagaimana kita menunaikan hak-hak sebagai saudara semuslim. Jadi silakanlah berpesta dengan pesta demokrasi. Nak kat pilihan raya negeri, silakan berpesta dengan pesta demokrasi. Tetapi senantiasa kita taruh ingat di dalam fikiran kita, ingatan kita bahawasanya kita masih punya ukhuwah, tali persaudaraan yang lebih tinggi daripada parti, iaitu Islam tu sendiri. Kalau bukan Islam, jadi tak ada persaudaraan lah kita. Boleh kita buat khianat ke dia, boleh kita nafi hak dia, tak boleh juga. Selagi mana dia warga negara sesama dengan kita, masih ada ukhuwah wataniyah, saudara senegara. Jadi agama kita ni agama aja bersaudara, berkerabat, bersahabat, berteman, berbaik. Sebab hak tu jadi aman dan selamat. Bil amni wassalamati, kayak gitu. Jadi bukan mesti nama dia cong leng long leng teng long long anak dakarupan ala gapas kumar. Bolehlah kita buat jahat ke dia, kita buat khianat ke dia, kita tak boleh. Tak boleh. Masih kita punya hak dengan dia sebagai satu kewarganegaraan. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila hijrah ke Yathrib. Sebab tu kita Muharram ni kita sambut ma'al hijrah. Pasal apa? Pasal niat Nabi nak hijrah tu dipasang pada bulan Muharram dah. Walaupun hijrahnya nantinya pada bulan Rabiul Awal. Kayak gitu. Nabi buat wasiqah Madinah. Wasiqah Yathrib tu wasiqah Madinah. Jadi Nabi ni cuba tengok. Bila dia hijrah ke Yathrib, Nabi ni tak ubah nama negeri Yathrib tu dengan nama bangsa dia dah. Dia tak buat Daulah Quraisyiyah wal Arabiyah. Nabi tak buat gitu. Negara bangsa Arab, bangsa Quraisy. Nabi tak buat lagi tu.
Dan Nabi juga tidak buat daulah Islamiyah pun dah. Nabi tak buat daulah Islamiyah. Nama tu dah. Ulama yang mengatakan daulah Islamiyah yang pertama tertegak ialah Madinatul Munawwarah, ditegakkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh Nabi sendiri, Nabi tak letak nama Yathrib tu daulah Islamiyah. Yang diletak Madinatul Munawwarah, negara maju yang bergemerlapan. Supaya penduduk Yathrib ini bukan 100% Muslim, sama macam kita. Bangkit membangun tamadun mutamaddin dia panggil, membangun peradaban diri. Membangun peradaban diri artinya membangun thaqafah, hadarah, membangun keilmuan, keintelektualan dan kehubungan rohanian dengan Tuhan, dan membangun kemajuan orang panggil dari segi material, perniagaan, bisnes, ekonomi, pertanian dan apa-apa saja. Dan itulah dinamakan manusia yang mutamaddin, penduduk yang membina peradaban. Akhirnya jadi ramai-ramai satu negeri dipanggil Madinah. Apa bunyinya? Wasiqah perlembagaan Madinah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Boroh lagi Maha Mengasihani. Hadza kitabu Muhammadin, ini ialah ketetapan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal yahudi walahiqa bihim wajahada ma'ahum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Nabi kata sesungguhnya orang Islam daripada Mekah yang berhijrah dan orang Islam yang asal penghuni Yathrib, Aus dan Khazraj, daripada dua kabilah, dan orang Yahudi di kalangan Bani Israel, banyak pula bangsa dia tu, Bani Nadir, Bani Bani Qainuqa, Bani Khuzaimah, Bani Najjar, macam-macam bani pula, banyak situ bani. Walahiqa bihim, dan mereka yang bersama-sama dengan mereka itu di dalam satu negeri. Ada Nasrani Najran, penduduk Kristian, dan ada orang Arab yang belum masuk Islam, non muslim, orang bukan Islam, orang kafir. Bagaimana Nabi menanggapi mereka dalam satu negara? Innahum ummatun wahidatun min dunin nas, sesungguhnya mereka itu ialah satu umat selain daripada manusia di negara-negara yang lain. Artinya mereka punya hubungan sebagai warga negara, hubungan wataniyah, hubungan kenegaraan. Artinya kalau ada orang nak mari serang orang Yahudi, maka kita kena pakat jaga, kawal. Ada orang nak mari serang Nasrani Najran, kita sebagai penduduk di Madinah ni pakat menjaga, kerana ni negara kita. Kalau ada orang nak mari serang orang Islam, Yahudi, Nasara, kena jaga. Jangan khianat. Itu kan perang Khaybar tu kerana Yahudi khianat. Melanggari perlembagaan Madinah. Janji nak jaga, rupa tak jaga, koci pintu tak nak jaga negara. Maka lepas perang Ahzab, perang Khandaq, maka Nabi agak, kita pergi serang pula Yahudi Khaybar. Kenapa? Karena dia melanggari perlembagaan negara. Itu cara Islamnya. Wala udwana illa ala zalimin. Tidak boleh kita buat musuh kerana beza agama, tidak boleh kita buat musuh kerana beza bangsa, tak boleh. Apalagi kalau beza pendapat, beza mazhab, beza parti, beza NGO, lagilah tak boleh. Kalau beza agama, beza bangsa pun kita tak boleh buat musuh. Tak boleh. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kalian mencaci maki orang menyembah selain daripada Allah. Jangan. Itu dalam Quran sebut tu. Sebab apa? Kalau kalian mencaci mereka, fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Nanti mereka mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulullah, mencaci maki Islam, adwan bighairi ilmin. Rasa adawah wal baghdha, tanpa mengetahui ilmu yang sebenar. Itu. Lepas tu kita tak boleh nak caci maki, tengok Tuhan orang Tamil, Tuhan orang Hindu. Tak boleh. Tak boleh kita cakap gitu. Menghina simbol-simbol agama orang lain, menghina, tak boleh. Diharamkan dalam kita, dalam agama kita. Sebab apa? Nanti dia caci maki Allah, caci maki Rasulullah, caci maki Islam. Pak kita tak marah.
marah. Lepas tu bertumpah darah. Sebab apa? Sebab mencaci maki agama, berlainan agama. Tak boleh. Tak boleh buat musuh kerana beza agama. Dan tak boleh buat musuh juga kerana beza bangsa. Lagi tak boleh. Agama ni masih lagi boleh orang panggil ada bentuk ikhtiar daripada manusia. Kayak gitu. Allah yang menentu orang ni agama apa. Tapi ada diberi pilihan. Ya. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kalau kalian nak beriman, sila. Kalau kalian nak kufur, sila. Masih ada dalam bentuk ikhtiar daripada hamba. Apa? Agama. Tapi kalau bangsa, hak ni tak boleh pilih hak ni. Ada? Siapa-siapa dia boleh pilih? Dia nak jadi Melayu ke, Cina ke, Keling ke, India ke, Siam ke, Korea ke. Ada? Tak boleh. Hak ni lahir Melayu, mati Melayu. Lahir Cina, mati Cina. Lahir Keling, mati Keling. Lahir Arab, mati Arab. Lahir Korea, mati Korea. Lahir Jepun, mati Jepun. Dia tak boleh. Lahir Melayu, umur 40 rasa puas weh jadi Melayu. Rasa nak jadi Korea lah pula. Ya bang? Wak rambut itu sikit, lepas tu hanya sayung. Jadi Korea lah. Dok kelong ni macam ni. Tetap Melayu. Lagilah tak boleh. Apa? Sebab ketentuan Allah dan tidak ada habuan hak daripada kita manusia untuk memilih. Lagi tak boleh buat musuh sebab beza bangsa. Lagi tak boleh. Aku tak boleh kalau tengok apa? Kes Cina tak, aku tak lagi. Aku jadi benci. Tak boleh. Haram. Aku tak boleh kalau dia Keling, aku nak masuk nak bunuh masa. Tak boleh. Lepas tu kalau nak balas juga kenapa? Wala udwana illa ala zalimin. Tidak boleh buat permusuhan, tak boleh balas, tak boleh nak musuh, nak perang, nak kelahi, melainkan di atas orang yang zalim. Apa orang zalim? Orang yang melanggar undang-undang. Jadi Nabi pergi serai kepada tentera Khaybar tu bukan kerana dia Yahudi, tetapi kerana dia langgar undang-undang perlembagaannya. Wathiqah Madinah. Itu. Jadi kerana tu kita di dalam pesta demokrasi ini sama-sama kita menjaga adab kita sebagai orang Islam, terutama Nabi ni sangat jaga. Sehingga Nabi tahu siapa munafik, tahu kerana wahyu Allah Taala. Bila Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, bui senarai nama munafik pada hamba. Esok garanti kasih settle itu punya munafik. Nabi kata, mahadha ya Umar. Apa ni buat apa ni ya Umar? Nanti apa kata orang kafir musyrik? Unzur ila Muhammad. Kita tengok ke Muhammad tu. Inna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Teruk Muhammad ni perangai. Hok ngocak punya bunuh habis licin. Kayak gitu. Maka Nabi hok tahu siapa yang nifak, siapa yang munafik, siapa yang izhar Islam fil lisan, ikhfa bil kufri fil jinan, menzahirkan Islam pada lidah tapi menyembunyikan kufur pada batin hati. Tapi Nabi tetap menjaga nama baik Islam. Tapi bila orang munafik buat masjid dirar untuk memecah belahkan kesatuan umat, warga negara, terutama ukhuwah Islamiyah, Nabi tak boleh tinggal dia. Nabi suruh pergi bakar masjid. Maka jaga-jaga kita. Tersudut sibuklah orang tu munafik ke orang ni kan. Usah, bukan hak kita. Jaga ukhuwah Islamiyah, jaga ukhuwah wataniyah dan jaga ukhuwah basyariah. Saudara sekemanusiaan. Mudah-mudahan dengan kita jaga, kita amal, kita tatbik ajaran agama kita sendiri, itulah dakwah yang paling kuat. Penjelasannya, dilalatul fi'liyatu aqwa min dilalatil qawliyati. Mana perangai kita, perbuatan kita yang melaksanakan ajaran agama itu lebih kuat pengertiannya berbanding daripada kita duk qala Allah, qala Rasulullah, maki caci sesama Islam. Orang kafir tengok teruk benar agama je. Hari tu maki, hari ni cium mulut, esok maki pula, hari tu cium mulut hari ni pula. Kayak gitu. Jadi berpada-pada. Jadi itu nasihat, bukan camping Orang kata, sak main politik bukan. Itu nasihat, camping lain. Nasihat sesama kita supaya kita tahu batasnya di dalam agama kita. Itu saja, mudah-mudahan yang baik kita dapat amalkan, yang buruk daripada kelemahan diri. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha
min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.